Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Geshe Michael Rose. Selamat datang kembali ke Peachtree Morning Show Cafe Peachtree. Hari ini kami bertuah dengan tetamu yang hebat di sini. Biar saya memperkenalkan mereka. Yang pertama ialah Encik Su Ken Shi. Beliau dan isterinya Sing Tian tinggal di Singapura. Dan saya nak beritahu anda mengenai latar belakang Su Ken. Beliau penganjur Diamond Wisdom DCI di Indonesia. Jadi beliau dan isterinya mengendali operasi DCI di seluruh Indonesia. Beliau juga seorang penterjemah yang hebat untuk program Mixed Nuts dan beliau sedang berusaha untuk menterjemahkan teks sebuah buku kuno mengenai roda kehidupan Wheel of Life dan 12 pautan pergantungan kepada asal unsur iaitu Two Links of Dependent Origination. Juga seorang guru DCI di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan sebelum ni beliau dianugerahkan ijazah dalam bidang kejuruteraan elektrik dan juga MBA. Pernah bekerja untuk beberapa syarikat besar sebagai eksekutif, berfasih dalam banyak bahasa, kerja di syarikat Ariwa yang kini merupakan sebahagian daripada syarikat Sony di Jepun. Juga pernah bekerja di AT&T, sebuah syarikat besar di Amerika. Jadi beliau seorang peniaga dan guru yang sangat hebat serta seorang yang baik. Isterinya Sing Tian seorang yang cool juga. Sebenarnya kami bertiga telah bekerja sama. Kami sama-sama binakan sebuah syarikat barang kemas yang diurus dan dimiliki oleh Sing Tian. Kebanyakannya dihasilkan di Indonesia. Sangat cantik, saya amat suka mereka. Beliau juga amat berjaya dalam menerapkan prinsip DCI. Juga bantu menganjurkan rancangan lain di Indonesia dari bandar asalnya Surabaya. Mereka juga sangat berjaya dalam keluarga mereka. Ada 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadi adalah amat bertuah untuk memiliki keluarga yang bahagia ni. Saya nak bercerita, tak dapat dielakkan ya. Bagaimana saya berjumpa, ada berkenalan dengan mereka. Saya pergi ke Singapura untuk beri ceramah. Saya tak pasti adakah anda tahu Union Trade Center kat sana. Lebih daripada 1,000 orang di sana. Saya ternampak seorang lelaki di khalayak berwajah cerah dan setiap kali saya kata sesuatu dia macam ni ya di antara 1,000 orang di sana. Saya beritahu rakan saya di Singapura, Jenny Wang yang membantu saya di Singapura. Saya kata bahawakah lelaki tu dia akan menjadi seorang guru yang baik. Saya ingat ini adalah amat cool tentang pertemuan kami. Jadi marilah kami tunjukkan soalan hari ini dan kami bertiga akan cuba menjawabkan soalan tu ya. Baik. Hai Geshe Michael, saya Uqing dari China. Soalan saya ialah tentang sasaran karma. Saya tinggal berdekatan dengan sungai, jadi adalah amat mudah bagi saya membebaskan hidupan haiwan seperti ikan. Jadi adakah saya boleh menggunakan cara ni untuk menyasarkan ke apa saya yang tujukan tu? Contohnya supaya melihat anak-anak lebih rajin belajar kerana cari amat mudah sampai boleh buat kopi meditasi. Saya boleh menyasarkan ni kepada apa-apa tujuan kan? Sukan boleh tolong jemaahkan? Ya, namanya ialah Yuqing dari China. Dia tinggal berhampiran dengan sebatang sungai Yangtze. Jadi adalah sangat mudah bagi dia melakukan aktiviti pembebasan hidupan haiwan seperti lepaskan ikan ke dalam sungai. Jadi soalan dia berkenaan dengan dedikasi. Bolehkah gunakan tindakan ni dan dedikasikan benih-benih baik itu kepada apa-apa saja yang dia mahukan dalam hidupannya. Misalnya anak-anak jadi lebih rajin belajar dan apa-apa lagi perkara yang dia nak. Jadi cara ni berhasil. Jika cara ini berhasil, maka lebih senang untuk lakukan meditasi kopi dan kemudian capai setiap perkara dalam hidup. Dia sedang melakukan latihan kuno yang sangat cool dan kita tak berapa faham tentangnya di Amerika. Caranya ialah beli ikan dari pasar yang masih hidup
dan bawa mereka ke sungai lalu bebaskan mereka dengan hidup. Saya dapat lihat bahawa dia sedang tanam benih yang sangat baik dalam minda untuk melindungi nyawa kehidupan dan dia hormati kehidupan lain di dunia. Bukan sahaja di China, Singapura, Amerika, tapi juga ada alam haiwan-haiwan lautan dan langit ya. Jadi apakah yang anda berdua fikir? Bolehkah dia gunakan benih-benih itu untuk bantu anak dia menjadi seorang pelajar yang lebih baik dan sebagainya? Ya, saya rasa dia adalah seorang ibu yang hebat. Ya. Seperti saya, dia cuba bantu anak mendapat badan yang sihat, hidup yang baik. Sebenarnya ni dapat dilakukan melalui dedikasi ya. Iaitu dapat lakukan ni melalui dedikasi. Bagi saya suka idea pembebasan ikan dan hidupan. Sesuatu yang amat bagus. Tapi saya lebih suka untuk buat berkorelasi yang lebih tepat. Contohnya, jika saya mahukan anak-anak saya menjadi lebih rajin belajar, maka saya perlu tanam benih supaya saya menjadi lebih rajin. Bolehkah kami lakukan kedua-duanya sekali? Membebaskan ikan dan kemudian belajar cingkang-cing? Dan bolehkah anda gabungkan kedua-dua ni dan buat meditasi kopi? Saya suka beritahu orang bahawa hubungan korelasi ni bergantung kepada imajinasi kita. Selagi kita dapat kaitkan mereka, kita boleh lakukannya. Jika sekiranya saya berkorelasi ni, saya akan mengatakan bahawa mungkin saya perlu rajin lakukannya dan bukan semata-mata uruskannya buat sekali saja. Jadi apabila saya melepaskan ikan-ikan ni, saya lakukannya dengan 4 langkah. Mungkin sebulan sekali sekurang-kurangnya atau 2 kali sebulan. Dengan ini, anak juga boleh menjadi sangat rajin belajar. Cynthia, anda berdua ada 3 orang anak yang sudah dewasa sekarang. Mereka anak-anak yang baik. Jadi, apakah pendapat anda untuk tanam benih supaya melihat anak-anak anda dapat belajar baik di college dan berkelakuan baik? Apakah benih-benih itu ya? Apakah yang anda akan buat kerana kamu berdua amat berjaya kan? Ya, saya juga bergelut dengan 3 orang anak. Mereka ada sifat sendiri. Dan sebagai seorang ibu, saya juga ada sifat-sifat sendiri, fikiran sendiri bahawa anda harus lakukan tu. Tapi saya pernah cuba untuk minta mereka lakukan sesuatu atau kadang-kadang saya rampas telefon bimbit dan sebagainya, tapi tak berkesan. Kemudian saya bertanya kenapa saya lakukan ni dan saya mula laksanakan sistem ini, iaitu menanam benih. Jika saya nak lihat anak-anak belajar sendiri dan saya tak perlu jerit, Aaron pergi belajar. 1, 2, 3 pada masa yang berbeza untuk setiap hari. Jadi saya tak mau lakukan tu kerana saya rasa jika saya masih budak lagi, saya juga tak nak ibu saya sentiasa menjeritkan. Jadi saya mula adakan masa untuk belajar. Jadi saya juga lakukan sesuatu yang saya harus lakukan dengan tekun. Tak tangguhkan kerja-kerja atau lewat habiskan kerja saya. Ya, kadang-kala kami rasa malas atau penat dan ingat esok masih ada masa lagi. Jadi saya menunggu sampai esok dan juga satu perkara lagi, saya cuba mengajar mereka cara mahir. Contohnya, saya tak mau saya saja yang tanam benih, tapi saya mau mereka tanam benih juga. Jadi saya berfikir bagaimana lakukan ni. Jadi secara curi-curi saya cakap, saya terlupa menyediakan vitamin untuk anda semua. Bolehkah anda bantu saya ke? Jadi saya akan sediakan 5 botol kecil. Maka mereka mula letakkan vitamin itu. Yang pertama ialah saya kata, bolehkah kamu berikan ni kepada ayah kamu dan memesan ayah untuk ingat makan vitamin ya. Lalu mereka lakukan apa saja yang saya pesan.
Begitu dengan anak perempuan dan anak lelaki saya. Begitu baik. Jangan lupa kamu dah jaga saya ya. Saya lakukan ni setiap hari. Dengan banyak cara ni saya cuba pura-pura minta bantuan. Dengan ni mereka dapat tanam benih mereka sendiri. Jadi Sugan, ini adalah nasihat baik dari seorang ibu. Jadi sebenarnya Wu Qing sedang tanya tanam benih bagi hidup panjang hayat dan kesihatan. Tapi bagaimana dia boleh berkongsikannya dengan anaknya? Dia melakukan pembebasan hidupan, tertanam benih yang kuat untuk berumur panjang, umur dan sihat. Secara umumnya dinyatakan kami tak dapat kasih atau beri benih-benih kepada orang lain. Tapi bagaimana dia boleh mendedikasikan benih-benih ini kepada anaknya? Dan bagaimana dia dapat bantu anaknya dengan benih yang ditanam tu? Saya rasa yang pertama ialah bawa anak-anaknya pergi bersama untuk melakukan pembebasan hidupan tu jika anak-anak nak ikut bersama ya. Jika tidak, jika anak enggan pergi bersama-sama, saya rasa ni adalah benih yang amat kuat. Dan saya percaya bahawa jika anda ada benih yang amat kuat tu dan anak bertanya sama ada anak boleh buat meditasi kopi dan mendedikasikan benih-benih itu kepada bidang lain dalam hidupnya. Jadi bagaimana cara untuk lakukannya? Mari kita anggapkan bahawa anak-anaknya tak minat pergi bersama untuk lakukan pembebasan haiwan, tapi dia dah kumpul benih-benih itu. Kemudian pada waktu malam dia buat meditasi kopinya. Jadi bagaimanakah cara dia buat meditasi kopi itu? Saya rasa dia dapat gambarkan bahawa kerana tertanamlah benih-benih kesihatan yang baik, dia akan nampak setiap orang menjadi sihat dan anaknya juga sebahagian daripada dunia tu. Jadi pastilah anaknya akan jadi sihat juga kan. Ya, baik. Saya nak tanya, sebenarnya saya membesar di keluarga di mana ayah saya memburu haiwan dan ayah menangkap ikan. Bertahun-tahun dia mengajar saya cara menangkap ikan. Saya ambil bertahun-tahun untuk fikir bahawa saya harus menjadi seorang vegetarian. Ini bukanlah tradisi keluarga saya. Tradisi kami ialah sejak beberapa generasi ialah makan banyak daging. Tapi bagaimana menerapkan minat dalam kanak-kanak, bagaimana caranya? Apa yang anda buat? Saya akan mulakan dari diri saya sendiri. Saya akan tunjukkan kepada anak-anak saya bahawa inilah caranya, cara yang lebih baik. Tentu saja mereka tak dengar, tapi saya tunjukkan mereka dulu. Secara perlahan-lahan ketika melihat saya lakukannya atau apabila benih saya mula bertumpuk, malah berlaku pada ibu bapa saya juga. Mereka adalah omnivore di mana mereka makan daging dan sayur. Oleh kerana kami mula kurangkan pengambilan daging dan berubah menjadi vegetarian, malah ibu saya akan bertanya, apakah yang kamu mau makan hari ini? Dan kemudian kami kata ialah vegetarian dan itulah cara saya lah. Jadi saya rasa ini adalah cara praktikal untuk bantu orang lain dengan menunjukkan mereka makanan yang baik jika mereka datang ke rumah anda dan anda masak sesuatu kepada mereka yang bukan daging dan cuba buat mereka ketagihan makan makanan yang sihat kan. Jadi sekarang memanglah amat sukar bagi anda. Anda seorang penganjur di Indonesia, tapi sekarang anda terperangkap di Singapura. Jadi bagaimana anda menjaga dan meneruskan kumpulan di Indonesia ya? Sekarang kami telah pindah semua kumpulan buku, baca buku tu ke online. Jadi kami menjadikannya secara kebangsaan dan bukan lagi terhad kepada bandar individu. Kami ada kumpulan buku kebangsaan dari hari Isnin hingga hari Sabtu. Topik yang berbeza dan buku yang berbeza. Jadi setiap orang boleh menyertainya. Kami juga menjalankan sesi berkala dengan mereka. Contohnya sesi semalam yang bernama Treat One Friend. Apa maksud tu? Ini bermaksud masa COVID-19 ini
terdapat ramai orang seperti pemandu teksi yang tiada cukup duit untuk makan. Jadi setiap kali kami makan, kami sediakan sebahagian wang untuk digunakan untuk belanjar sekurang-kurangnya seorang rakan untuk satu hidangan. Tapi dengan syarat ketika mereka terima makanan itu, mereka perlu bertindak balas dengan beri sikit sumbangan atau mereka tulis kata-kata baik atau bantu dan melakukan sesuatu yang baik. Orang akan berterima makanan tu ya. Ya, ini telah dilancarkan selama 67 hari dan merebak kepada benda lain, banyak benda. Jadi saya bagi mereka sesuatu cabaran semalam untuk menggandakan jumlah ni setiap bulan. Oh, itu macam pengkukutan ya. Ya. Kerana mereka dah buat banyak benda-benda baik ya. Malam ni kami ada meditasi kopi Happy Piggy Bank. Ini adalah pembelajaran dari cara $1 Rusia tu. Jadi kami minta mereka laksanakannya setiap hari dan mereka lihat hasilnya lah. Dan kami buat meditasi kopi. Jadi apakah 3 nasihat ringkas kepada Ucing hari ini? Apa tu? Kami masing-masing bagi satu ya. Nasihat saya ialah pembebasan haiwan lebih berkecenderungan ke arah perlindungan hidup. Saya galakkan dia untuk menerapkan ni secara sebagai cara hidupannya, cara hidupnya. Ini bermaksud bukan sahaja membebaskan ikan dan haiwan tapi juga mengamalkan gaya hidup sihat seperti makan makanan sihat, menjalankan bersenam atau kehidupan sihat. Jangan stres sangat ya. Bagi saya, kerja seseorang ibu amat suka tapi kami tak boleh beri benih-benih itu kepada orang lain. Maka kita harus berfikir cara yang bermahir bagaimana bantu mereka untuk tanam benih bersama-sama. Misalnya saya perlu berfikir secara kreatif bagaimana memperdayakan anak-anak untuk melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Jadi saya fikir itu adalah yang baik dan melakukan meditasi kopi bersama-sama. Cadangan saya adalah pada waktu malam semasa anda buat meditasi kopi, bayangkan anda hantar di karma baik ni, benih-benih yang baik ni untuk anak-anak anda sendiri dan juga untuk anak-anak orang lain yang anda kenali dan kemudian dia akan berkembang. Semakin lebih anda berikan benih anda, semakin besar benih itu bertumbuh dan benih itu akan menjadi lebih kuat. Ada soalan untuk esok? Ya. Esok kami tiada video. Tapi perbincangan antara Brian dan Fernanda dengan Geshe Michael yang bertajuk Living with Our COVID Positive Relatives. Ya, sebenarnya terdapat 3 orang, 2 orang dari Mexico, Brian Mendoza yang banyak membantu dalam semua projek online kami yang sangat hebat. Seorang penolong yang sangat kuat dan dia juga berada di Peachtree Morning Show sebelum ni, dan Fernanda yang merupakan penganjur TCI yang hebat di Mexico dan juga Kathy yang menolong dalam pencetakan buku dan mengkata di 30 buah negara, dan ahli keluarga mereka ni dijangkiti virus COVID-19 ni. Kathy juga dijangkiti sendiri. Dia adalah seorang ibu yang baru dapat seorang bayi yang berusia 1 tahun saja. Saya rasa ini adalah menarik. Saya tiada rakan yang dijangkiti COVID. Saya tinggal di kampung yang jarang bertemu dengan ramai orang. Saya rasa adalah menarik untuk mendengar mereka yang menghadapi masalah ini. Jadi mungkin mereka boleh bantu kita supaya kita tahu bagaimana bantu keluarga kami sekiranya mereka terjangkiti virus ni dan apakah perasaan selepas dijangkiti wabak itu sendiri.
Ah, saya rasa adalah menarik untuk mendengar kisah pernah dari 3 orang dari DCI. Itu saja. Terima kasih Sintian dan Sukan. Anda adalah keluarga terdekat saya. Jumpa lagi hari Rabu ya. Okay. Baik. Thank you. Terima very much. kasih. Geshe-la. Okay, Sheila. Thank you. Thank you guys. Okay. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.